Baca ni. Ini pun sudah tidur. Kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana di atas limpahan rahmat serta kasih sayang daripada Allah, maka pada malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama secara atas talian untuk sama-sama kita mengikuti kuliah, yang mana mudah-mudahan sebab daripada istiqamah kita dalam pengajian akan menjadikan kita ini sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni saya selalu sebut pada setiap kali kuliah saya sebagai peringatan untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama menonton kuliah pada malam ini, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan bagi diri dia, maka Allah akan berikan kepadanya yufaqihu fid, iaitu kefaqihan dalam hal agama. Dan dalam bahasa Arab ni, indahnya bahasa Arab ni, kenapa Al-Quran antara mukjizat dia diturunkan dalam bahasa Arab? Kerana Al-Quran ni diturunkan dalam satu bahasa yang bahasa ni tak boleh nak ditukar. Dia tak boleh nak twist secara sini, tak boleh. Sebab dalam bahasa Arab ni dia bahasa yang jelas. Kalau disebut pada satu perkara tu, maksudnya Allah nak tuju pada benda tu je. Orang lain tak boleh nak manipulate. Sebab tu bila mana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sampai hari ini Allah pelihara Al-Quran tersebut tanpa ada siapa-siapa yang boleh nak buat serupa macam mana isi Al-Quran ni. Baik, jadi serupa juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi bersabda dalam hadis tersebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sahaja menggunakan perkataan yufahimu ataupun yu'allimu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan yufaqihu. Nabi tak guna perkataan yufahimu. Nabi tak kata kalau Allah nak bagi kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan bagi dia faham dalam hal agama. Nabi tak sebut yang tu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tak sebut yu'allimu, iaitu memberi ilmu, diberikan kepadanya pengetahuan dalam hal agama. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah yufaqihu. Kerana dalam faqih ni tuan-tuan, Allahumma samad, dia ada fahim, dia ada alim. Dua-dua sekali tu duduk dalam faqih. Contoh macam inilah, kita ni bawa kereta, ada orang dia faqih dengan undang-undang dan ada orang dia tak faqih dengan undang-undang. Undang-undang jalan raya. Contohnya, satu manusia, kawan A ni, kita kata nama A. Dia kalau dia bawa kereta nampak traffic light merah, dia automatik mesti berhenti punya. Ada kereta ke, tak ada kereta ke, jalan banyak kereta ke, jalan tak ada orang ke, dia seorang-seorang dia pun bila traffic light merah saja dia mesti berhenti. Sebab apa? Dia faqih dalam bab undang-undang jalan raya. Dia faham sesungguh kalau dia langgar traffic light tu, dia boleh kena saman. Boleh jadi ada polis tunggu ke, boleh jadi ada kamera kamera tersembunyi nak tangkap dia buat salah tu ke. Maksudnya dia faqih sesungguh, dia takkan langgar undang-undang jalan raya ni. Itu maksud faqih. Orang alim yang tentang alim saja, dia cuma sekadar tahu tentang undang-undang jalan raya.
lampu terkelap merah, dia tahu kata kena berhenti. Tapi bila-bila masa dia rasa tak mau berhenti, dia jalan. Itu maksud dia. Dan kalau orang yang sekadar faham sahaja, faham terkelap merah kena berhenti, dia kata. Tapi dia tak alim kat situ. Maksud dia tak tahu cara berhenti. Macam mana? Dia sampai terkelap merah, tengok kereta tak ada, dia pun jalan. Pasal apa? Alah kereta tak ada, nak berhenti pasal apa, dia kata. Tapi dia tahulah, dia fahamlah kata lampu merah tu kena berhenti. Itu maksud dia. Jadi sama juga dalam bab agama. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita ni kebaikan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis tersebut, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa-siapa yang dikehendaki Allah, maksudnya kebaikan dalam hidup ni tuan-tuan, hakikatnya semua main daripada Allah Taala. Maksud bukan sebab kita ni memang dilahirkan baik ke, kita ni memang jenis manusia yang memang tak reti buat jahat ke, tak kan. Tapi sebab Allah nak bagi kebaikan kat kita. Maksud bila hari ni kita boleh mengaji tuan-tuan, atas sebab Allah nak bagi baik kat kita. Kalau hari ni kita boleh semayang, atas sebab Allah nak bagi baik kat kita. Dan kalau hari ni Allah bagi kita boleh mengaji tuan-tuan, maka Allah nak bagi kebaikan kat kita, tinggal atas diri kita semua ada nak beramal atau tidak buat dengan ilmu. Maksudnya. Baik, jadi Allah SWT Muhammad, ibu ayah, sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kerana sudi menonton kuliah pada malam ni. InsyaAllah malam ni saya nak sambung bacaan kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Yang mana kitab ni saya duk baca di surau dan di masjid pada kuliah-kuliah sebelum ni lah. Semuanya sebab duk tutup lama sangat dah, saya kata tak apalah kita baca dalam online lah kan, kita sambung. Sebabnya Allah Muhammad, kitab ni banyak barakah dia. Dia ceritakan tentang benda yang kita selalu sangat tinggal, itu bab zikir. Kita dalam bab mengingat kepada Allah SWT. Tapi macam mana kaedah nak ingat tu pun kita nak kena tahu juga macam mana kaedah dia, apa keutamaan dia, apa semua kan. Maka atas sebab tu kita nak baca kitab ni, kita nak sambung. Baik, jadi sebelum saya teruskan, saya minta tolong sahabat-sahabat sekalian yang menonton kuliah pada malam ni untuk sama-sama share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mana yang baru tengok, ahlan wa sahlan, jangan tutup pula. Tengok habis, ngaji sampai habis. Lepas tu share, pakat share bagi ramai boleh tengok kan. Mudah-mudahan kalau kata kita ni ada satu dua ilmu yang kita tak boleh amal, ada orang yang boleh beramal dengan ilmu tersebut sebab daripada perkongsian kita. Maka mudah-mudahan Allah SWT sudi juga nak bagi kita kongsi pahala kawan tu. Kita boleh guna juga sikit-sikit insyaAllah. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad, tajuk kita pada malam ni adalah tentang keutamaan zikir yang tidak terikat waktunya. Yang mana Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mafhum dia, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Maksudnya Allah SWT firman dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 45 ni, Allah Ta'ala beritahu dekat kita, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Poin dekat sini nak cerita tentang zikir. Maksud kata zikir ni adalah ingat. Dan sebab tu disebutkan kepada kita untuk memperbanyakkan zikrullah, iaitu memperingati Allah. Jadi cara nak ingat ni, tanda kata kita selalu ingat adalah bila mana kita selalu sebut. Tanda kita teringat kat seseorang, kita teringat kat anak kita ke, kita teringat kat cucu kita ke, kita teringat kat kawan-kawan kita ke, teringat kat tok guru kita ke, mak ayah kita ke. Tanda kata teringat tu bila kita dah sebut. Ada orang kata, Ustaz, mana ada dia ingat kat saya, kalau ingat mesti dia telefon, dia kata kan. Ada orang dia tak telefon, tapi dia sekadar teringat. Macam mana lah, dia sebut. Cuma hebatnya, bezanya antara ingat pada makhluk dan ingat kepada Allah ni, dia tak perlu pada telefon kalau ingat pada Tuhan. Sebab Allah ni maha mengetahui, dia tahu belakang kita ni ingat ke ataupun tak ingat dengan Allah. Kadang-kadang orang ni dia buat ingat, tapi dia tak ingat pun. Dia buat ingat kan, dia buat ingat. Jadi ada orang macam tu. Jadi kita ni yang macam mana? Jadi dalam ayat ni Allah SWT sebut secara umum, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Maksudnya dalam pada nak ingat banyak-banyak hal, banyak-banyak benda, ingat kepada Allah itu lebih utama. Jadi sebab tu kadang kita rasa malu kan. Kita hidup atas dunia ni, Allah bagi masa pada kita setiap hari, semua 24 jam kita. Tapi dalam pada 24 jam ni, cuba kita tanya balik kepada diri kita. Yang kita gunakan daripada 24 jam, setiap saat,
setiap minit, setiap detik yang Allah bagi dalam 24 jam kehidupan seharian tu, kita guna tak untuk ingat pada Allah tu berapa banyak? Nah, kita bangun tidur, kita ingat kat Allah dulu kan, kita ingat kat handphone kita. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang jangan kita duk tanya, ya Allah, kenapa engkau bagi aku susah ya Allah? Nah, tengok saya tu, orang lain aku tengok tak ada pun yang bagi susah macam ni, tengok aku bagi susah sangat. Sebab apa ya Allah? Nah, sebab apa? Sebab time kita teringat dekat Tuhan tu, waktu time kita susah ya. Jadi Allah ni dia sayang kat kita, dia bagi kita susah. Ada orang, nah, bila Allah bagi dia susah, dia tak teringat kat Tuhan. Nah, jadi Allah nak buat macam mana kat dia? Allah bagi dia senang. Supaya bila dia senang tadi tu, dia ingat kat Tuhan. Ada orang gitu. Tapi yang paling banyak ni adalah Allah bagi susah. Sebab passion kita ni, bila susah, baru teringat kat Tuhan. Yang senang lupa diri tuan. Lupa diri. Jadi Allah SWT. Jadi, mengingat pada Allah tu lebih utama. Allah SWT. Jadi dalam ayat lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud, kerana itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi Allah SWT sebut kat sini, kalau hampa ingat kat aku, maka aku pun akan ingat kat apa. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, kalau hampa teringat kat aku, hampa bersyukur kat aku, maka aku ingat pula kat hampa. Tu Tuhan beritahu kita. Jadi kalau kita nak bagi Allah ingat kat kita, kita kena ingat kat Allah sekali. Jadi sebab tu, bila mana Allah bagi kita ni teringat kepada dia, itu tanda Allah sayang sangat-sangat. Allah tak mau kita ni jauh daripada rahmat dia. Dia nak bagi rahmat kat kita. Sebab tu dia buat bagi kita teringat kat dia. Jadi bila kita teringat kat dia, automatik dia pun ingat kat kita. Baik, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maksudnya bila Allah bagi nikmat dalam keadaan kita ingat pada Allah, maka jangan kita mengingkari nikmat tersebut. Sebut tentang nikmat. Ramai orang salah faham tuan-tuan. Ramai orang bila dia cerita tentang nikmat, dia merasakan nikmat tu adalah duit. Dia kata nikmat ni duit Ustaz, dia kata nikmat ni rumah besar, nikmat ni dia kata kereta besar, nikmat ni isteri besar contoh. Kan, dia faham gitu. Bila sebut benda-benda besar, yang tu nikmat dia kata. Sedangkan yang dimaksudkan kata nikmat ni adalah apa benda sahaja, apa sahaja perkara yang Allah kurniakan dalam hidup kita ni, dengan perkara tersebut kita dapat manfaatkan dengan sebaiknya. Kita dapat duit. Duit tu kita boleh guna untuk cukupkan keperluan kita. Boleh beli makan, boleh bayar bil elektrik, boleh beli baju, boleh belanja orang makan, buat kenduri. Maksudnya kita boleh memanfaatkan benda tu. Kalau dapat duit banyak tapi duit tak boleh nak belanja, sebab apa tak boleh belanja? Contoh masa PKP hari tu. Hari ni PKP lah kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita harap lepas ni dia habis terus PKP tu kan. Jadi masa PKP hari tu, duit ada ni tapi nak keluar belanja tak boleh. Pasal apa? Kita tutup. Nak keluar rumah pun tak boleh. Baru nak berjalan selangkah, polis kiri kanan lah merata. Kan? Jadi nak ada, dia tak boleh nak guna, tak boleh nak manfaat, kerja kena simpan. Ada orang duit banyak ni, dia boleh belanja, ada dapat duit sejuta, dia boleh belanja dekat RM10. Pasal apa? Baki tadi tu, dia nak belanja, dah tak boleh nak belanja dah. Kena simpan. Kan? Ada orang dia dapat duit, dia simpan, buat FD, contoh FD kena simpan, berapa tahun, berapa lama. Dia dalam tempoh dia simpan tu, dia tak boleh nak buat apa. Maka pada masa tu, perkara tu, kita tak panggil sebagai nikmat, kita panggil dia sebagai amanah. Sebagaimana cara kita menguruskan itu. Itu maksud amanah. Nikmat, bila kita boleh manfaatkan. Itu maksudnya. Allah bagi kita sihat tuan-tuan. Dengan sihat ni, kita boleh buat kerja kita. Kita boleh berjalan. Kita boleh tolong orang susah. Maka tu kita panggil sebagai nikmat. Tapi kalau Allah bagi sihat, tapi sihat tu tak boleh dimanfaatkan. Kerja lena, tak boleh buat apa langsung. Maksud tak ada function, sihat pun. Baik sakit. Kan? Jadi tu kita tak panggil nikmat. Dia panggil amanah lah. Maksudnya dia tak menggunakan nikmat yang Allah bagi tadi dengan baik. Itu maksudnya. Baik. Jadi Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Surah As-Saffat ayat 143, 144. Cerita tentang siapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Cerita tentang Nabi
Nabi Yunus alaihissalam. Bila mana duduk dalam perut ikan, duduk dalam perut ikan, duduk sebut zikir nama Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir Nabi Yunus kan kita dah baca. Sebab tu antara fadilat zikir Nabi Yunus ni, dia akan membawa kita ni kepada keluar daripada sebarang bentuk kesusahan. Tuan-tuan, kalau rasa susah dalam hidup, amalkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu berapa kali? 100 kali sehari. Ini guru saya bagi. Baca sehari 100 kali. Habis baca sehari 100 kali tu, cukup-cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau tak cukup, bagi cukup. Kalau terlebih, ulang semula. 100 kali kan. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca. Dan kemudian nak lagi mujarab, sambung dengan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Lagi sekali ulang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Baca berapa kali itu? 1000 kali. Maksud zikir Nabi Yunus 100 kali, sambung pula dengan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith 1000 kali. Sama aja kaedah dia. Jangan kurang, jangan lebih, mesti cukup-cukup. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa kalau amalan-amalan ni dia ada bilangan pula? Tak boleh kalau kita baca je banyak-banyak? Boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita nak dapatkan fadilat daripada amalan tersebut. Maksud fadilat ni kebaikan daripada amalan tersebut. Kita kena buat ikut bilangan. Sebab kata guru saya, Allah SWT, amalan di bilangan ni dia ibarat macam anak kunci. Kalau kita ambil anak kunci, kita tengok dia ada gigi kat kunci tu. Gigi kunci ni, kalau kata terkurang satu, dia tak boleh buka kunci yang kita nak buka. Kalau terlebih satu pun tak boleh buka. Dia kena cukup-cukup. Jadi sama juga dengan amalan. Tuan-tuan, kena buat cukup-cukup. Jadi kalau dalam hidup banyak masalah kan, ada benda yang kita tak boleh nak selesai sendiri, dan hakikatnya memang semua masalah Allah selesaikan untuk kita. Cuma kadang-kadang kita ni lupa diri, tuan-tuan. Kita rasa macam kita selesai sendiri. Kita tak ada duit, kita rasa pergi kerja dapat duit. Walhal Allah dah atur dah nak dapatkan duit tadi tu dalam bentuk kerja yang kita buat tadi tu. Sebab tu ada orang dia buat ni tak jadi, dia buat dia tak jadi. Dia buat yang ni baru jadi. Sebab apa? Allah kata hang buat ni baru dapat. Kan? Jadi Allah SWT ala kulli hal semua balik kepada dia Allah. Jadi kalau tak mau pening-pening kepala tuan-tuan, tak mau nak sabut-sabut, amalkan betul. InsyaAllah Allah bantu tuan-tuan. Macam mana Allah nak bagi, itu bukan kerja kita, itu kerja dia. Baik. Maka dalam surah As-Saffat ayat 143, 144 ni, Allah SWT bagi pengajaran kepada kita tentang Nabi Yunus AS. Kalau bukan sebab Nabi Yunus ni adalah orang yang banyak mengingat kepada Allah, maka nescaya dia akan terus duduk dalam perut ikan tu selama-lamanya. Sampai hari kebangkitan, maksud mati terus lah, bukannya kata hidup dalam perut ikan tu kan, mati tak boleh buat apa, duduk dalam perut terus. Itu maksudnya. Maksudnya kalau nak hidup, nak bangun balik nanti masa hari kebangkitan nanti kat mahsyar nanti tu, masa tu baru Nabi Yunus alaihissalam dibangunkan daripada kematian. Itu maksudnya. Tapi sebab dia ingat kat Tuhan selalu kan, duduk zikir sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya aku ni daripada kalangan orang yang zalim, dia kata kan, zalim kat diri sendirilah. Sebab kita ni tuan-tuan bila buat maksiat, buat dosa, kita ni sedang menzalimi diri kita, bukan zalim ke orang. Faham tu? Baik. Understand? Yes. Kalau faham, boleh faham. Jadi Allah SWT, maka sebab dia ingat kat Tuhan selalu, maka dia boleh keluar. Maka Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Anbiya ayat ke-20, mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Jadi orang-orang yang sentiasa mengingat kepada Allah ni, kata Allah SWT, adalah orang yang sentiasa bertasbih. Dia sentiasa bertasbih. Dan tasbihnya bukan hanya sekadar pada malam hari, bahkan juga pada siang hari. Pada malam dan juga siang. Non-stop. Tiada henti-henti. Tak berhenti langsung. Setiap masa ingat kepada Tuhan. Sebab tu Allah SWT, kenapa antara hikmah ulama menganjurkan kepada kita untuk selalu pegang tasbih, tuan-tuan. Sebab kita ni bila pegang tasbih baru kita sedar tentang hakikat yang sebenarnya kita ni bukanlah termasuk dalam golongan orang yang rajin zikir, tuan-tuan.
Hakikatnya kita ni bukan termasuk dalam kategori orang yang rajin tasbih. Kita akan sedar perkara ni tuan-tuan bila kita pegang tasbih. Tuan-tuan tak percaya juga saya, esok tuan-tuan, pagi-pagi lepas subuh tu, ambil tasbih, pegang kan. Tasbih digital tak apa, tasbih digital dia nampak kan, nampak berapa bila tekan. Setiap kali tuan-tuan teringat nak sebut nama Tuhan, Allah ke, Subhanallah ke, La ilaha illallah ke, Alhamdulillah ke, apa sahaja bentuk zikir yang membawa ingat kepada Tuhan, tuan-tuan tekan sekali. Ingatkan. Tekan. In the end of the day, malam hari tu, saya nak tidur tak? Ambil tasbih tu, tengok berapa banyak yang kita dah tekan untuk ingat sebut nama Tuhan. Kita dah buat. Kau ingat tekan. Malam tengok ada banyak nak. Agak-agak tuan-tuan, 24 jam Allah bagi. Katalah 8 jam lah kita sedap. 8 jam lagi, 8 jam kita bangun. Baki tu waktu yang dihabiskan dengan benda-benda yang kita lena ke, menyembang ke, tengok TV ke kan. Allah SWT. Dia duduk buat benda sesial lah. Katalah 8 jam tu dah diguna ingat kat Tuhan. Agak-agak sepanjang 8 jam tu, cuba kira balik berapa banyak yang kita ingat kat Tuhan. Kalau kata Allah SWT Muhammad seminit ada 60 saat. Setiap saat katalah sebut sekali Subhanallah. Subhanallah. Agak-agak berapa saat? Dalam 2 saat, lebih kurang lah. Lebih kurang lah dalam 2 saat, 3 saat lah kita katakan Subhanallah. Disebut dengan penuh rasa dalam hati kan. Atau sebut lagi Subhanallah 1 saat je. Jadi kita ambil lah 3 saat, 2 saat lah. Jadi kalau 2 saat dalam masa seminit, sepatutnya Subhanallah tadi tu, kita boleh sebut 30 kali. Sebut 30 kali dengan 2, 60. Dia masuk dalam masa seminit, kurang-kurangnya Subhanallah 2 saat dapat sebut 30 kali lah. Sepatutnya lah dalam masa seminit. Jadi kalau 8 jam, 1 jam ada 60 minit. 60 minit. 60 minit kali dengan 8. Kan? Kalau ni dia kira belajar matematik sikit. Kita belajar matematik sikit. 8 jam kali dengan 60, 480. 480 kali dengan 30 kali. Sepatutnya Subhanallah dalam masa 8 jam tu yang kita sebut 14,400 kali. Sepatutnya. Kita tengok esok. Buat. Dapat 14,400. Kan dapat 1,000, 2,000 tu kira banyak tu 1,000 tu kan. Kok tengok 500 kan. Jadi sebab tu Allah SWT. Kenapa pegang tasbih ni pahala dia besar? Sebab bila pegang tasbih automatik tuan-tuan nak berasa sebut kat Tuhan. 1. Nombor 2, bila pegang tasbih automatik tuan-tuan, dia sedarkan kepada diri kita, ya Allah, rupa-rupanya aku ni banyak lupa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT cuba. Baik. Jadi itu tanda orang-orang yang selalu ingat ke Allah adalah mereka yang sentiasa bertasbih siang dan juga malam tanpa henti. Baik, telah kami riwayatkan dalam As-Sahihain, iaitu kedua-dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah Al-Bukhari Al-Ju'fi dan Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi radhiyallahu anhum, dengan sanad yang bersambung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdurrahman bin Safar. Menurut pendapat yang paling benar dari sekadar 30 pendapat, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimah yang ringan ke atas lisan. Maksudnya pada nak sebutkan 2 kalimah ni senang sangat, mudah sangat. Thaqilatani fil mizan, bahkan berat pula atas timbangan. Itu timbangan di mahsyar nanti tu, 2 kalimah ni maksud nak sebut senang tuan-tuan, tapi pahala yang diberikan oleh Allah SWT asbab daripada sebut 2 kalimah ni sangat besar. Jadi sebut thaqilatani fil mizan, berat sangat kalau timbang atas mizan ni. Kalimah 2 kalimah ni berat. Habibatani ila Rahman,
Dan sangat dicintai dua kalimah ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Sebabnya kita kalau mengaji Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Kata guru saya Allah SWT, almarhum Abu Baba Haji Saleh, dia kata apa? Dia kata Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita nak terjemah betul-betul, betul-betul nak terjemah maksud Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, betul-betul nak terjemah, bukan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tu Baba Haji Saleh sebut. Bukan dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dia kata, tapi yang Maha Boros dia dah. Sebab Ar-Rahman, sifat kasih Allah melalui Ar-Rahman, dia bagi pada semua orang tanpa mengira dia ni beriman ke tak beriman. Sebab tu kalau kita tengok atas dunia ni, macam mana dia kufur pada Allah sekalipun, tak ada lagi kita tengok orang yang tiba-tiba dia tengah buat maksiat sesak nafas. Tak ada. Dia boleh bernafas macam biasa. Bahkan kalau nak tengok dari segi kekayaan dunia, lagi kaya orang buat maksiat ni berbanding orang beriman. Lagi kaya dah. Lagi kaya. Kaya sungguh. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Baba Haji Saleh, almarhum Baba Haji Saleh, sebut hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan sebab ilmu yang dicurahkan kepada kita ni menjadi sebab kebaikan kepada Baba Haji Saleh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini akan hadiahkan juga untuk guru kita yang lain. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan untuk mereka dan jadi sebab kebaikan untuk kita juga, insya-Allah. Baik, sambung. Jadi Ar-Rahman, sifat kasih Allah yang Allah bagi tanpa kira orang tu beriman tak beriman. Itu maksudnya. Maka Allah SWT nak cerita tentang Ar-Rahman adalah sifat kasih Allah ni pada makhluk tanpa ada batasan. Jadi sebab tu disebut dalam hadis ni habibatani ila Rahman. Dan nak cerita tentang sayang sungguh Allah ni pada semua makhluk. Beriman ke tak beriman ke, dia bagi belaka. Tak beriman, tak apa, aku bagi juga nikmat tadi. Tapi Ar-Rahman ni, Allah SWT, sifat Ar-Rahman bagi Allah ni, dia cuma terhad ketika mana duduk atas dunia. Sampai ke akhirat tuan-tuan, kat mahsyar, masa timbangan tu, masa tu Ar-Rahman ni Allah tak guna dah. Masa tu Allah cuma guna sifat Ar-Rahim sahaja, iaitu sifat kasih kepada orang-orang yang beriman sahaja. Sebab tu orang yang beriman, walaupun hanya sekadar sebut la ilaha illallah, Nabi SAW sebut apa dia? Dia boleh ada harapan untuk dapat pengampunan Allah, masuk surga. Tapi orang yang masa hidup atas dunia, la ilaha illallah ni pun tak pernah langsung percaya, tak pernah langsung pegang. Dia rasa sungguh ke Tuhan ada? Dia kufur terus. Maka pada diri dia ni tidak ada lagi namanya peluang untuk dapat surga Allah. Tak ada. Confirm neraka terus sampai bila. Faham? Baik, jadi dua kalimah ni Ar-Rahman sangat suka. Jadi apa dia kalimah ni? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini dua kalimah. Jadi kalau Allah SWT tentang nak zikir, tak nak zikir apa, maka boleh juga berzikir dengan dua zikir ni. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan senang nak sebut. Tapi pahala dia, ganjaran pahala, masya-Allah, tabarakallah, sangat besar. Baik, jadi hadis ini adalah hadis terakhir dalam Sahih Al-Bukhari. Kita boleh buka Sahih Bukhari, ini hadis yang ke-12. Baik, jadi Allah SWT telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Zar radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah Ta'ala." Apa dia kata? Nabi SAW kata apa dekat Abu Zar radhiyallahu an? Dia kata, "Ala ukhbiruka." Apa nak tak? Kalau aku nak cerita dekat hampa ni, ukhbiruka, aku nak cerita pada kamu. Hampa dah kan, keluar baca kedah kan. Ala ukhbiruka. Nak tak kalau aku nak cerita pada kalian? Nabi SAW sebut.
Apa dia? Bi ahabbil kalam. Nah, tentang satu perkataan ilallah ta'ala yang paling Allah suka. Nah, bi ahabbil kalam ilallah ta'ala. Tentang satu perkataan yang Allah sangat suka. Inna ahabbal kalam ilallah. Nah, sesungguhnya perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna ahabbal kalam ilallah apa dia? Iaitu subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Allah ni suka sangat kalau kita makhluk puji dia. Allah. Nah, macam kita rendah, kita jadi bos, kita ada staff. Kita suka kalau staff kita puji kita. Padahal kita ni pun ada bos lagi, makan gaji lagi. Nah, tapi bila orang bawahan kita puji kita, kita bosan seronok. Jadi Allah Ta'ala ni lebih daripada kita. Kita ni makhluk dia tuan-tuan. Dia cipta kita, dia bagi kita nikmat, dia bagi kita macam-macam bentuk kebaikan kat kita. Bila dia bagi kat kita, kita puji dia. Kita sebut-sebut nama dia. Kita agungkan dia dengan kalimah. Dia paling suka sekali. Apa dia? Subhanallah. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi dia. Allah suka sangat. Allah. Baik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain disebutkan tentang su'ila Rasulullah, telah ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kalami afdal. Ya Rasulullah, ayyul kalami afdal. Kataan apakah yang paling baik? Maka qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafa Allahu li malaikatihi aw li ibadihi. Nah, itu apa yang telah dipilih Allah untuk para malaikat, atau li ibadihi, ataupun bagi hamba-hambanya. Apa dia? Iaitu subhanallah wa bihamdihi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan, rajin-rajinkanlah diri kita untuk sebut zikir ni. Kita ni Allah Samad, nak kata baik sangat tak pun kan. Nak kata rajin sembahyang pemalas betul. Saya cerita ni saya lah. Tuan-tuan, saya bikin lebih baik untuk saya. Kalau kata Allah Subhanahu nak cerita tentang sedekah, kita cukup baik juga kita ni. Kalau orang kena duit cukup baik. Dapat duit 1,000 bukannya nak sedekah 1,000, RM1 lah. Untung paling-paling banyak RM10. Nak bagi 100, berat sah. Bagi 100, balance tinggal 900 ya, kan. Hari tu pakai dapat BPN. Cuba tanya balik diri kita. Dapat BPN tu habis ke mana? Peniaga-peniaga kecil yang ada SSN, apply kan, grant kerajaan, grant bantuan kerajaan. Betul tu Allah Subhanahu prihatin, bantuan prihatin apa dah Allah Subhanahu kan. Dapat seorang 3,000 kan, patut gunakan pada jalan kebaikan. Tu tanya balik, tapi tak benar. Kita tak susah, kita duk berungut ni kan, ungut dekat Tuhan. Ya Allah, susahlah aku, susah. Bila Allah bagi senang sikit pun tak, habis tu benar. Rasa Allah susah bagi senang kat kita. Allah susah bagi kita senang, sebab bila kita senang, kita duk habis tempat sia-sia tuan-tuan. Kalau nak pergi sedekah, tolong orang susah, tak boleh makan, nak bagi RM10 tuan-tuan, rasa banyak ke sikit? Banyak, RM10 dia dah. Tapi beli KFC RM12, RM15, ayam 2 ketui, tak apa, dia tak berubah duit. Itu yang tengok masa dapat BPN, beratok penuh dekat dapur KFC tu, contoh. Ini bukan kata apa kan. Tapi ni sebagai renungan untuk kita, muhasabah balik tuan-tuan. Fikir balik. Kita ni duduk atas dunia ni, kita duduk cari apa? Kita duduk cari apa? Jadi Allah SWT kadang-kadang malu kita dengan Tuhan. Nak kata Allah SWT, nak kata kita ni baik sangat, selalu sangat duduk selawat kat Nabi SAW pun tak agak. Maka apa kita boleh buat? Kita cuba azam. Azam untuk banyakkan zikir subhanallah wa bihamdihi ni tuan-tuan. Banyaklah. Pasal apa? Pasal kita nak Allah ni ingat kat kita. Kita nak Allah ni rasa sayang kat kita. Tuan-tuan, kita dah pernah rasa masa-masa yang Allah lupa kat kita. Kita pernah rasa tuan-tuan. Saya percaya, saya yakin sangat semua kita pernah rasa. Sebab tu bila hari ni Allah bagi kita nikmat untuk teringat kat dia, maka jaga baik-baik. Sebab tu kata guru saya Allah SWT,
bila Allah bagi kat kita kebaikan, kita ingat kat dia. Jangan kita hilangkan rasa. Sebab bila dia hilang, nak dapat balik ingat pada Tuhan, tuan-tuan, susah sangat. Sangat susah. Maka sebab itu tolong jaga kita. Baik. Jadi kita azam, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan. Sama-sama kita azam. Banyak dengan sujud subhanallah. Baik. Telah kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ila Allah ta'ala arba'un. Perkataan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Tulis. Kalau ni tulis kan. Sebab ilmu ni tuan nak berkat, tulis. Tak boleh tulis dalam buku, tulis dalam komen. Dan orang lain pun dia baca. Ahabbul kalam ila Allah ta'ala arba'un. 4 kataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ni ada 4. Yang pertama subhanallah. Subhanallah yang pertama. Itu maha suci Allah. Yang kedua walhamdulillah. Dan juga segala puji bagi Allah. Yang kedua. Yang ketiga wala ilaha illallah. Kalimah yang ketiga yang dicintai oleh Allah SWT, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Yang keempat wallahu akbar. Dan Allahu akbar, maha besar. Allah itu maha besar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Apa dia? Yang mana tidak mengapa bagimu untuk memulakan dari perkataan yang mana pun. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tak bisa. Nak mula subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu boleh. Ataupun nak baca Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah pun tak kisah. Tak kisah nak mula mana pun tak apa. Dan itu kita sebut 4. Maka sebut 4 ni, 4 perkataan ni adalah perkataan yang dicintai oleh Allah SWT. Baik. Telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahur syatrul iman. Kebersihan, bersuci itu syatrul iman, itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan perkataan subhanallah walhamdulillah, dua perkataan ni, tamlani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh, memenuhi di antara langit dan juga bumi. Faham? Understand? Yes or no? Yes. Baik. Yes, alhamdulillah. Baik. Jadi at-tahur syatrul iman. Sebut tentang suci sebagian daripada alhamdulillah, dan kata alhamdulillah, tamla'ul mizan, dia memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, dua perkataan ni memenuhi di antara langit dan juga bumi. Baik. Jadi telah kami riwayatkan juga dari Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla as-subh. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukrah, telah keluar daripada rumahnya. Rumah siapa ni? Rumah daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bukratan, pada waktu pagi. Bukrah ni pagi dan bukrah. Aina shalla subhi, ketika mana hendak sembahyang subuh. Wa hiya fi masjidiha, dan sementara Juwairiyah ni fi masjidiha, masih lagi berada di tempat solat. Maksudnya nak cerita sini abang solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sembahyang kat masjid. Juwairiyah Ummul Mukminin ni dia duduk dekat sembahyang kat rumah. Dia tak sembahyang masjid, sembahyang rumah. Sebab tu tempat yang sebaik-baiknya bagi orang perempuan ni sembahyang kat rumah. Kata orang tanya, Ustaz,
Zaman lah ni perempuan afdal semayang kat rumah tak? Ya, sabar. Afdal lebih afdal semayang kat rumah. Cuma masalah dia orang perempuan hari ni, dia semayang kat rumah, dia punya khusyuk tu kurang sangat. Dia semayang lewat, dia semayang tangguh-tangguh. Maka sebab kalau dengan semayang kat rumah tadi, orang perempuan menyebabkan dia ni tangguh semayang, kadang tunggu semayang isyak pukul 3 pagi. Wadah. Orang perempuan. Pasal apa jadi macam tu? Dia jawab, Ustaz, saya ni pasal apa semayang isyak lewat pukul 4, pukul 5 ni? Sebab nak tahajud sekali dia dah. Sebab saya kalau tidur dulu, saya semayang siap, nanti saya tak jaga tahajud dah. Dan jangan mudah tertipu dengan tipu daya iblis syaitan. Jaga tuan-tuan. Yang tu tolong jaga saya. Dia nak buat bagi kita ni, iblis ni, nak buat bagi kita buat amalan sia-sia. Sembahyang ni dia kena buat awal waktu. Masuk waktu terus solat. Isyak ni, sembahyang isyak memang boleh ditangguhkan, tapi dengan satu sebab sebab makan. Kalau lah masa tu nak sembahyang isyak, perut tengah keroncong sangat ni, kan? Lapar sangat. Kalau sembahyang memang tak fokus. Makan dulu. Sebab apa? Isyak ni panjang. Sebab tu kalau Datuk Guru dulu, dia sembahyang isyak lewat, tapi asbab daripada mengaji. Habis sembahyang maghrib, dia mengaji kitab, talaqi kitab lajak sampai pukul 10, 11, 12 baru berhenti sembahyang isyak. Maksudnya dia bukan saja-saja lewat sembahyang. Kita hari ni guna alasan sembahyang lewat isyak tadi tu sebab nak tahajud. Walhal dalam masa sepanjang kita nak sampai pukul 3, 4 pagi tadi tu, kita bukan buat benda-benda berfaedah pun. Tengok TV, kan, drama Korea, kan, tengok drama Melayu, kan, tambah dengan PKP ni pula, dia kata sempoi, dia kata kan, tak payah pergi semayang kat Masjid Surau dia. Ni Masjid Surau dah buka tuan-tuan. Kita pergi tak? Dia tanya balik kan, kadang kita ni sembang dengan dia, tapi buat tak boleh. Ni hanya sekadar nasihat, bukan marah, bukan marah, nasihat. Nasihat untuk diri saya sendiri. Dan jadi Allah SWT, maka pada masa tu Juwairiyah Ummul Mukminin ni, saya kenal Juwairiyah masih lagi berada di tempat semayang. Thumma raja'a ba'da an adha. Dan kemudian setelah itu baginda Nabi SAW balik semula pada waktu duha. Pada waktu duha. Maksudnya lama, Nabi SAW dia balik pada masjid, raja'a ba'da an adha. Dia balik pada Nabi SAW balik pada masjid tu pada ketika tu waktu duha dah, habis duha. Setelah duha. Itu sebelum duha lah. Wa hiya jalisatun fiha. Dan pada masa tu Juwairiyah ni masih lagi duduk kat tempat tu. Di tempat mukminin tuan. Kita ni Allah SWT ni teguran dan nasihat, peringatan bersama. Kita ni nak suami kita layan kita macam mana Nabi SAW layan isteri Nabi SAW. Banyak orang sebut, Ustaz, kita tengok Nabi layan Siti Khadijah. Hebat semua Nabi kasih semua kat Siti Khadijah. Bahkan bila Nabi SAW Siti Khadijah dah wafat pun, Nabi SAW untuk sebut-sebut lagi Siti Khadijah yang Ustaz dia dah. Sampai Siti Aisyah cemburu sungguh dengan Siti Khadijah walaupun dia tak nak jumpa Siti Khadijah. Tapi Ustaz, saya harap sebut suami saya Ustaz rajin pergi semayang kat masjid, tapi dia tak pernah layan saya macam mana Nabi layan isteri dia. Kan? Dia jawab begitu. Tuan, hidup kita ni bila atas dunia kita asyik duk cari kurang, memang jumpa kurang. Sebab hakikatnya tak ada manusia sempurna, melainkan Nabi SAW. Jadi bila kita nak cari kurang orang, memang pasti jumpa. Tapi persoalannya kenapa kelemahan kurang kita tak pernah jumpa? Sebab kita tak pernah cari. Agak-agaklah kalau kekurangan orang kita boleh cari jumpa punya banyak, agak-agak bagaimana sekiranya kalau kita ubah cari kekurangan kita, jumpa lagi banyak. Sedangkan orang ni jauh dari kita. Kita ni diri kita sendiri ni, kalau kita tengok kurang kita ni, agak-agak agak lagi banyak kita jumpa kekurangan dia ataupun lagi banyak kelebihan yang kita jumpa. Cuba cari hidup kita. Jadi sebelum kita nak mempertikaikan kekurangan orang, cuba kita lihat pada kekurangan diri kita.
Kita nak Nabi, nak suami kita layan kita macam mana Nabi SAW layan isteri Nabi. Dan soalannya, pernahkah kita ni menjadi sehebat seperti mana isteri Nabi SAW? Itu yang pertama. Orang lelaki pula, dia kata, Ustaz, sungguh Ustaz, betul? Tengok macam mana isteri Nabi layan Nabi. Hebat sungguh layan. Isteri saya tak mau layan saya macam mana isteri Nabi layan Nabi tu. Oh, kami juga itulah orang lelaki. Cuba tanya balik, adakah kita ni sehebat baginda Nabi SAW? Adakah akhlak kita ni sehebat akhlak Nabi SAW? Keluar sembahyang subuh, balik lepas duha, sebab daripada Nabi SAW duduk dekat dalam masjid. Nabi, kita keluar pergi sembahyang subuh, balik lepas duha juga, tapi bukan duduk kat masjid, duduk kat kedai kopi. Duduk sembang tak habis-habis. Macam nak sembang balik nak bini sambut kita macam mana isteri Nabi SAW sambut Nabi SAW. Tak kena tuan. Kita sendiri pun teruk. Lepas tu nak orang lain elok kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, at-tayyibun at-tayyibat, as-sayyi'un as-sayyi'at. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang tak baik untuk perempuan yang tak baik. Jadi what you give, you get what you give. Kamu kan? Kamu dapat apa yang kamu bagi. Kamu bagi baik, dapat baik. Kamu bagi tak baik, dapat tak baik. Jadi sebab tu kita ni disuruh untuk sentiasa bermuhasabah diri kita. Kita tengok balik diri kita ni macam mana kan. Jadi masa tu kita akan boleh memperbaiki kehidupan kita. Baik. Dia dah sambung. Jadi wahiyya jalisatun nasiha. Pada ketika tu Allah SWT, Juwairiyah ni masih lagi duduk pada tempat sembahyang dia. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, tanya, ma ziltil yawma 'ala al-halati allati faraqtuki 'alayha. Adakah engkau masih tetap dalam keadaan seperti waktu aku tinggalkan? Maksudnya waktu Nabi SAW keluar daripada rumah Juwairiyah tadi ni dalam keadaan dia masih duduk dekat sejadah tadi tu, duduk dekat sembahyang tadi tu. Adakah daripada tadi memang duduk sini, duduk kat sini? Duduk kat tempat sembahyang tu. Maksud kita ni kalau duduk tempat sembahyang dah confirm kita akan duduk zikir dengan Tuhan. Ya, tak ada orang kalau dia sembahyang kat rumah, dia duduk habis-habis sembahyang tu Allah SWT, dia duduk main WhatsApp kat tempat sembahyang daripada lepas subuh berdoa. Tak ada, dia mesti bangun tidur duduk atas katil ke, duduk atas sofa ke, dia mesti macam tu kalau dia duduk kat sejadah tu sama ada dia baca Quran atau duduk wirid. Jadi Nabi SAW ditanya macam tu. Baik. Qalat na'am. Maka Juwairiyah pun menjawab, ya benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundu al-yawmi la wazanatuhunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki, maka aku telah pun menyebut setelah aku keluar daripada rumah kau arba'a kalimat, thalatha marrat, 4 kalimat 3 kali. Faham tak? Nabi SAW bagi tahu dekat siapa? Bagi tahu dekat Juwairiyah bila mana Nabi SAW keluar daripada rumah pagi tadi tu. Nabi SAW sebut 4 kalimat. 4 kalimat ni Nabi sebut sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bima qulti mundzul yaumi la wazanatuhunna. Yang mana kalau ditimbang dengan apa yang kamu baca semenjak awal hari tadi, semenjak pada lepas subuh tadi tu, Juwairiyah duk baca sampai duha tadi tu, non-stop tu. Itu yang saya sebut tadi tu kan. Kalau kita duduk tempat sembahyang ni, Allah SWT, memang kita tak buat benda yang tak elok, kita duduk zikir, baca Quran tu je. Jadi kata Nabi SAW, 4 kalimat ni sebut 3 kali Nabi sebut 3 kali. Kalau timbang dengan apa yang dibaca oleh Juwairiyah daripada lepas subuh sampai tu duha tadi tu, pasti lebih berat. Maksudnya perkataan 4 kalimat yang Nabi SAW sebut 3 kali tu, pahala dia confirm lagi berat daripada keseluruhan bacaan yang dibaca oleh Juwairiyah. Allahu Rabbi. Ini nak cerita tuan-tuan, kepentingan ilmu,
kenapa kita ni kena ada ilmu dalam pada beribadah. Jangan kita ni jadi bodoh sombong. Nak beribadah tapi tak mau mengaji. Alasannya, Ustaz, janji saya buat sudah. Faham? Understand. Orang yang bijaksana ni, orang yang alim ni tuan-tuan, kelebihan sangat banyak. Sebab itu disebutkan tidur seorang alim lebih ditakuti syaitan berbanding 1000 rakaat yang dibuat oleh seorang adik. Understand? 1000 rakaat tuan-tuan. Bukan senang nak buat. Try buat tengok, senang 1000 rakaat. Tapi 1000 rakaat adik tadi ni, dia tak boleh lawan dengan tidur seorang alim. Sebab seorang alim, bila mana tidur, tidurnya dengan ilmu. Itu dalam keadaan dia faham macam mana yang Allah nak dia tidur macam mana. Understand? Yes. Maka atas sebab itu tuan-tuan, kena ada ilmu. Jadi 4 kalimat ni, Nabi baca 3 kali Tapi kalau timbang dengan hak dibaca oleh Juwairiyah, daripada lepas subuh sampai duha tadi tu, tak boleh lawat. Allah Rabbi. 3 kali tuan-tuan sebut. Apa dia kalimah tu? Tulis tuan-tuan. Tulis. Yang pertama, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Maha suci Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Dan segala puji baginya adada khalqihi. Sebanyak mana ciptaannya. Yang pertama. Yang kedua, waridha nafsih. Waridha nafsihi. Baik. Yang ketiga, wazinata arshihi wa midada kalimatihi. Baik. Jadi ini 4 kalimah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kita baca. 4 kalimat ni baca berapa kali? 3 kali baca. Panjang kah? Banyak. Senang ingat. Cuba ikut. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Yang pertama. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 4 kalimat. Ulang 3 kali. Pahala dia sangat besar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatih. Ikut nak baca macam mana boleh baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih, macam tu boleh. Ataupun nak baca subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah subhanallah midada kalimati, pun boleh, tak ada masalah. Baca hak tu 3 kali tuan-tuan. Dia punya pahala dia nak banting dengan zikir lain yang kita baca. Bukan kata zikir lain tu tak ada pahala, ada pahala, tapi pahala yang ni lagi besar daripada hak kita zikir lain daripada lepas subuh sampai duha. Kita betul. Jadi bayangkan 3 kali lagi berat daripada hak lepas subuh sampai duha. Bayangkan kalau kita baca 6 kali, 9 kali. Baca Allah SWT selang-selang 3-3 rakaat, agak-agak tuan-tuan, berapa banyak. Jadi amalkan tuan-tuan. Kita buat yang sama. Macam saya sebut tadi awal-awal tadi, kita ni nak kata Allah SWT rajin sedekah, duit tak banyak. Kadang duit banyak tapi kita kut lah. Kan? Nak semayang 2 rakaat sampai 20 rakaat, 30 rakaat kemulat tahajud. Tak larat tuan-tuan. Kan? Main tasbih 2 rakaat pun habis Parkinson semua, habis semayang. Habis semayang Parkinson. Masya-Allah, tabarakallah. Kan pasal apa? Letih kan. Baru semayang tasbih 2 rakaat. Ustaz, memang 2 rakaat. Tasbih panjang mana dia kata? Yalah, baru 2 rakaat. Kan bayangkan kalau buat tasbih tu 4 rakaat, 6 rakaat, habis 2 sambung lagi 2, habis 2 sambung lagi 2. Masya-Allah, tabarakallah. Kan rasa-rasa innalillah kita. Kan hari tu jelah buat, tak buat dah tasbih kan. Jadi nak buat hak tu tak rajin kan. Jadi macam mana cara nak dapat pahala senang buat? Tu sikit tasbih kan.
Ini bukannya benda kita buat dalam hadis Nabi kan. Baik. Jadi telah kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dengan lafaz ala u'allimuki kalimatin taqulinaha. Mahukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dapat engkau ucapkan. Itu subhanallah adada khalqihi. Ini hadis riwayat yang diriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi. Ini lafaz hadis ni macam lain pula, tapi masih lagi kisah yang sama yang Nabi SAW cakap pada Juwariyah. Nabi tanya, nak tak kalau aku ajak dekat kamu kalimat yang kalau kamu baca ni kan, iaitu subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati. Maksudnya Nabi SAW ulang setiap kalimah itu 3 kali. Itu dalam Abang Samad, dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain. Tapi hadis itu cerita benda yang sama. Itu sebut kalimah ni 3 kali. Baik. Dan telah kami riwayatkan juga di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Jadi aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku sukai daripada dunia yang terbit padanya matahari. Jadi dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih suka mengucapkan kalimah ini daripada aku tengok matahari terbit. Punya sahabat Nabi lagi suka sebut kalimah ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, kita kalau boleh tengok sunrise, excited lah. Sekali boleh naik Gunung Cerai, tidur situ, bangun nampak sunrise, masuk Instagram, masuk Facebook kan, kami ambil gambar kan, selfie, alhamdulillah, subhanallah, hari ni boleh tengok matahari terbit cantik tu kita. Seronok. Bayangkan seronok tadi tu, Nabi SAW lagi seronok sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berbanding dengan tengok matahari terbit. Kita ada tak rasa tengok sebut zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lagi seronok pada tengok matahari terbit? Ada rasa? Jadi kalau tak ada, tuan-tuan, bermuhasabahlah kita. Agak-agak dunia ni duduk kat mana dalam hati kita, akhirat tu duduk kat mana dalam hati kita. Buat tanya dulu. Maka atas sebab tu riwayat kepada Allah SWT. Bila kita baca kita mengaji, baru kita akan rasa, ya Allah, teruknya aku, jahatnya aku, kekuasaan baiknya semua ni, ya Allah. Dan kitab ni, tuan-tuan, berkat itu bukan macam buku-buku yang ditulis hari ni. Hari ni ramai orang tulis buku, tapi dia takkan boleh sama dengan kitab yang dikarang oleh para ahli ulama. Sebab tu kalau kita tengok Tok Guru Pondok, dia susah nak tulis buku. Bukan nak kata yang tulis buku hari ni tak bagus, bukan kan? Jangan salah faham, tuan-tuan. Tulis buku ni benda baik, tuan-tuan. Tapi nak habaq mengaji kitab, bukan sama macam baca buku. Jangan salah faham. Dia kata, Ustaz, kalau tu kami tak payah baca buku. Tak, bacalah, tu tambah ilmu. Tapi yang saya cerita ni adalah tentang nak cari kitab. Saya ada seorang kenal seorang ni, dia ni kalau ikut level mengaji tu Guru lah. Dia duduk mengaji pondok, kat Pondok Danai. Dia mengaji pondok ni daripada zaman dia muda sampai umur 40-50 lah. Baba Haji Umar suruh mengajak, dia tak mahu. Dia tak mahu mengajak. Padahal dia mengaji lama kan, suruh mengajak tak mahu. Pasal apa? Sebab bila dia mengaji, dia faham satu benda. Yang nak dicari tu bukan hanya semata-mata pengetahuan, tapi berkat. Masuk berkat, kata ulama ni apa dia? Ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan.
Jadi kalau bertambah pengetahuan, tak bertambah kebaikan untuk diri kita, maka kita khatib Tuhan. Kalau tak ada berkat pada ilmu tersebut. Understand? Jadi Allah SWT, bila kita mengaji kitab ni kan, mengaji kitab ahli ulama ni, baru kita faham. Berkat dulu kalau. Sebab kalau kita baca buku besar, dia tak main rasa dalam hati ni. Dia tak main rasa insaf. Dia tak main rasa rasa jahatnya aku. Rasa macam banyak lagi kurang aku. Dia tak main rasa kalau baca. Bila kita mengaji kitab kan, dia main rasa. Dan rasa ni hanya boleh dapat pada orang yang mencari sahaja. Itu orang yang tengok mengaji ni atas sebab dia memang nak mengaji. Bukan hanya sekadar dia buka Facebook, nampak live, dia pun tengok. Kan? Yang tu dia tak dapat. Tapi kalau memang dia duk tunggu dah, ni nak mengaji ni sekali ni, dia pun buka mengaji. Yang tu dia dapat. Sebab tu Allah SWT, saya selalu ingatkan kepada diri saya supaya jadi orang yang sentiasa bermujahadah ketika mana nak mencari ilmu. Guru saya selalu pesan benda ni. Dia kata, Rusdan, hidup ni kena banyak mujahadah. Itu usaha sungguh-sungguh. Nak dapat syurga tuan-tuan, kena mujahadah. Nak dapat rasa halawatul iman, manis iman tu, nak dapat rasa tu, kena rajin bermujahadah. Kalau sekadar duk harap berangan ni, macam angan mak jenis tak dapat hasil. Understand? Yes. Baik. Okey. Kita baca sikit lagi. Telah kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala la ilaha illallah walhamdahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Berapa kali? 10 kali. 10 times. Kan? Disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail, maka diberikan padanya pahala. Banyak mana pahala tu? Kaman a'taqa, seperti mana dia membebaskan arba'ata anfus, 4 orang min waladin Ismail, 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sebab apa daripada keturunan Ismail? Sebab Ismail datangnya daripada Ibrahim. Jadi keturunan ni adalah keturunan yang mulia. Sebab itu Nabi SAW pun datang juga susu jalur daripada Ismail. Keturunan yang mulia. Bila keturunan yang mulia, maka pahala dia pun besar. Itu maksudnya nak menggambarkan besarnya pahala yang dapat bila mana kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ucap 10 kali tuan-tuan, pahala dia macam membebaskan hamba. Sekali 10 kali 4 orang, 10 kali lagi 4 orang, 10 kali lagi 4 orang. Sebab tu guru saya dia pesan, habis semayang, mau tak mau dia kata, jangan tinggal baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, kan, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ni berapa kali? 10 kali. Habis semayang baca 10 kali. Jangan. Apa fadilatnya? Antaranya seperti membebaskan 4 orang hamba daripada keturunan Bani Ismail. Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Telah kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu a'lam. Dekat tu saja. Masa pun dah time, dah cukup 1 jam. Jadi tak boleh lama-lama sangat sebab saya risau kalau saya cakap dengan seorang-seorang. Tapi memang cakap seorang-seorang pun depan kamera. Tak ada orang. Baik, jadi Allah SWT tak apalah. Ada rezeki insya-Allah kita sambung lagi. Nanti kita akan cari lagi masa.
teruskan follow Facebook Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, Facebook Audio Kuliah, Facebook Abang Abu di Facebook, boleh follow kuliah kita insya-Allah. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita sambung lagi bacaan kita insyaAllah. Baik, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum kita tangguh, nak iklan sikit tuan-tuan. Untuk makluman, kami daripada Akademi Al-Quran Miftahul Jannah menyediakan pengajian secara percuma untuk orang ramai. Alhamdulillah, start daripada 2012 sampailah, masih lagi Allah bagi peluang untuk istiqamah dalam kebaikan ni. Kami tak ada funder mana-mana tuan-tuan, tapi asbab daripada bantuan Allah, Allah hadirkan bantuan dalam bentuk. Jadi insya-Allah 1 hari bulan 7 nanti kita dibenarkan kembali untuk mengadakan kuliah-kuliah pengajian. Maka saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian yang berada di sekitar Al-Ustaz, yang dekat lah, yang dekat Al-Ustaz ni, Fitra ke, Pendang ke, Al-Ustaz lah terutamanya, boleh sama-sama hadir untuk mengikuti kuliah secara online, secara offline di Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Nak mengaji Quran pun ada, mengaji kitab pun ada, nak mengaji tahfiz pun ada. Tapi tahfiz yang kita buat ni untuk bulan 7 ni tahfiz secara harianah, maksud bukan tahfiz asrama. Sebab yang asrama ni tak boleh buat lagi kan. Dia kena buatnya harian, remai, ngapai, ngantak, balik. Jadi itu kita ikutlah seperti mana yang disarankan oleh pemerintah kita, selagi mana benda tu tak membawa mudarat. Kita ikutlah, wajib ikut. Maka Allah Samad, saya nak jemput sahabat sekalian untuk pekat mai mengaji. Kami tak letak syarat bayar baru boleh mengaji, tapi kami letak syarat kena niat sungguh-sungguh azam nak mengaji sampai habis baru boleh mengaji. Jadi minta ambil peluang ni tuan-tuan. Jangan jadikan alasan, Ustaz saya duit tak ada Ustaz nak mengaji. Ni kita bagi mengaji free, apa nak jawab bagi. Sebab duit biar saya pening tak apa. Tu kata guru saya tu. Jangan bebankan pelajar kita dengan masalah tu dunia. Sebabnya hakikatnya kita buat apa saja benda-benda atas dunia ni semua susah belaka. Maka tak ada benda senang. Jangan jadi mudah dengan bantuan Allah. Maka kita minta Allah tolong insya-Allah. Jadi minta tuan-tuan, kalau kata nak contact number, boleh tengok dalam Facebook kita, Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, ambil contact number, boleh contact, tanyalah nak jadual untuk mengaji. Jadi insya-Allah start 1 bulan 7 ni kita akan beroperasi balik macam biasalah insya-Allah. Kemudian sebelum dan terakhir, kalau tuan-tuan nak bantu kami di Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, boleh salurkan bantuan melalui akaun yang kita tulis di ruang komen. Itu akaun Maybank, boleh bantu kita punya dana. Kami sekarang pun tengah kumpul dana untuk siapkan dewan. Banyak lagi tak cukup, puluh-puluh ribu lagi tak cukup. Tapi tak apalah, guru saya kata buat je, dia kata nanti dah lama siap dah kan. Yang tak payah nak kalut dia lah. Allah atok ni elok lah. Maka kita tak payah nak pening-pening fikir. Serah kat dia. InsyaAllah dia akan bagi. Kalau tuan-tuan nak bantu, silakan. Kita nombor akaun Akademi ada di ruang komen insyaAllah. Dan juga bantu juga akaun urusan daripada audio kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dekat bawah video saya ni. Ada sumbangan infak Maybank Islamik kan. AK Fast Tracking Global tu. Mereka ni orang yang, antara orang yang banyak juga menggerakkan pengajian. Kalau tak ada audio kuliah ni tuan-tuan jangan haraplah nak mengaji online dan PKP ni kan. Bayangkan Allah tarik nikmat nak mengaji secara talaqi, tapi Allah tak tarik semua. Dia bagi juga kita peluang untuk mengaji secara online. Dan alhamdulillah kami di Miftahul Jannah pun boleh buat live di Facebook setiap hari dia pun sebab daripada bantuan daripada salah seorang admin audio kuliah, itu Abang Abu. Kita doakan dia semoga diberikan kepadanya afiat, diberikan kepadanya ganjaran pahala yang tak putus-putus sebab daripada dia setiap masa dia tolong buat live untuk mengaji. Jadi kita doakan insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi banyak kebaikan untuk dia insya-Allah. Jadi kita tolong doa kat dia, kebaikan tu pun kita dapat tumpang sama di akhirat pula insya-Allah. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau nak bantu dana kita, dia boleh juga bantu dengan membuat pembelian produk kita. Jadi tuan-tuan kalau tengok ni kat kamera ni, nampak dah. Tak semua lah. Tak sikit. Kan? Ni produk kita, produk minyak wangi, Mendiu Perfume. Saya sendiri yang proses tuan-tuan, saya buat bau saya sendiri.
Kalau tuan-tuan pakai dekat baju ni tuan-tuan, insya-Allah kalau bubuh kita berani kata lebih daripada 24 jam. Memang dia tahan suruh pakai sikit tak pakai banyak tuan. Sebabnya kalau bubuh kat tapak tangan kan, ambil minyak wangi ni, dia botol uh, botol spray macam ni. Kita tengok botol dia. Botol spray ni sikit kan. Kalau bubuh kat tapak tangan, spray, kita gosok sini kan, kita buat bau kat belakang. Dia punya bau tu bukan kat sini je. Ni bau kat belakang macam ni. Tuan-tuan boleh beli test kan. Kalau duduk depan saya bagi test lah. Tapi sebab jauh kan, tuan-tuan duduk kat rumah masing-masing kan. Jadi boleh order online. Hubungi nombor kita 013-553-9226 atau 013-553-9336. Tanya macam mana nak dapatkan produk ni. Boleh try, bubuh kat tapak tangan, gosok. Dia punya bau dekat belakang. Sebab apa? Specialnya pasal kita pakai kasturi. Kasturi ni pula tuan, cari kat mana-mana pun tak jumpa bau dia. Bau dia takkan sama. Bau ni eksklusif saya buat sendiri. Kan? Alhamdulillah Allah bagi pengalaman sikit buat perfume ni daripada tahun 2009 lagi. Sampai sekarang masih lagi istiqamah. Buat apa saya buat perfume? Sebab saya teringat dua benda yang Nabi SAW tak pernah tinggal dalam hidup. Iaitu yang pertama, minyak wangi. Yang kedua Allah sama celak. Nabi tak pernah tinggal. Bukan celak, sugi. Sugi, siwak dan juga misk. Sugi, gosok gigi, pakai sugi tu dengan minyak wangi ni Nabi SAW sentiasa bawa. Pergi mana-mana pun Nabi bawa, Nabi tak tinggal. Jadi sebab nak juga cari syafaat Nabi SAW tu, kita cuba buat minyak wangi kasturi ni supaya dapat banyak pahala sunnah di situ. Jadi kalau nak beli tuan-tuan, murah sebotol ni harga RM29.90 satu. Kalau nak beli tuan-tuan, kita buat promosi yang beli daripada malam ni punya, promosi sekarang ni sebotol jadi RM25. Jadi diskaun sikit kalau beli sebotol. Kalau beli 2 botol 50, free postage. Kalau beli sebotol, postage kena bayar kan. Kalau nak main ambil sendiri kat Lostak, silakan boleh main ambil. Kita pergi COD COD free. Kita tak ada cara apa. Tapi sekitar Lostak lah. Kalau tempat lain tu lain lah kan. Kita posah. Jadi kalau nak jadi ejen ke stokis ke, dialu-alukan. Boleh bantu Dana Akademi Al-Quran Al-Jannah. Setiap pembelian tuan-tuan ada bahagian untuk kita punya operasi. Jadi kita sama-sama kuatkan produk Muslim kita. Mudah-mudahan ada menjadi asbab kebaikan untuk akhirat kita insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukuplah untuk malam ni. Perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua yang setia menonton, mengaji pada malam ni. Mudah-mudahan ada berkat barakah yang dapat kita ambil sama-sama. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa insya-Allah. Teruskan menyokong usaha dakwah kami di Akademi Al-Quran Al-Jannah dan juga di audio kuliah. Support usaha dakwah kami ni. Tak banyak pun minta support bukan suruh bagi duit pun. Duit tu pulang pada tuan-tuan, nak bagi tak bagi. Tapi support yang kami minta ni adalah tolong doakan kami. Doakan kami supaya Allah terima ni sebagai amal jariah insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Yang baik datang pada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya akhiri dengan bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.